والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha akan penolongan barisan guru-guru SK Jenia, guru-guru pra, pembantu pengurusan murid pra sekolah dan kelas PPKI, ibu bapa waris penjaga anak-anak pra yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya, dengan limpah kurnianya pada pagi ini kita dapat sama-sama untuk berada di dewan ini dengan mematuhi penjarakan sosial yang telah ditetapkan. Baik, untuk satu kalimat khas kepada waris atau penjaga anak-anak pra kita kaitan dengan urusan baik, kembalinya anak-anak pra ke sekolah pada 1 Julai yang akan datang. 1 Julai 2 hari daripada hari Rabu nanti. Baik, jadi semua sekolah di semua sekolah di seluruh Malaysia ditaklimatkan, diminta untuk menyampaikan taklimat kepada tuan-tuan dan puan, kepada waris-waris pra semua tentang garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan berkaitan dengan kemasukan semula anak-anak pra ke sekolah pada 1 Julai. Jadi apa yang kita perlu tahu, bagaimana nak datang dan sebagainya. Okey, baik, jadi saya mengucapkan, ambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan puan, para waris anak-anak pra SK Jenia yang boleh meluangkan masa untuk sama-sama hadir pagi ini bagi mengikuti sesi taklimat ini. Baik, nanti andai tuan-tuan dan puan ada persoalan, sila kemukakan persoalan itu di penghujung nanti. Saya akan buka satu ruang untuk soal jawab andai kata ada, untuk menjawab kemusykilan, untuk menjawab persoalan supaya biar tuan-tuan dan puan semua berpuas hati. Okey, sama ada nak hantar ataupun tak mau hantar, nak jaga sendiri di rumah. Baik, seperti mana yang tuan-tuan dan puan setia maklum, okey, negara kita dilanda dengan wabak COVID-19 ni bermula pada penghujung tahun 2019. Okey, tapi kes pada masa itu agak terpencil, tiada tindakan yang drastik. Cuma berterusan sehingga ke bulan Mac, bila mana kita tutup sekolah pada 13 Mac, dan sebaik saja kita tutup sekolah pada 13 Mac. Okey, pada 18 Mac negara mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan yang pertama, PKP, sehinggalah kepada 30 April fasa PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Kemudian bermula pada Mei diikuti dengan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat sehinggalah kepada 8 Jun sehingga ke sekarang ni Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, kan. Okey, jadi dalam pasal-pasal Perintah Kawalan Pergerakan itu, okey, adalah yang boleh, ada yang tak boleh. Daripada tak boleh langsung, okey, kepada boleh sikit-sikit, dan sekarang ni boleh banyak dah. Kita dikejutkan dengan persoalan kenapa pra dulu yang dibuka. Saya tahu bukan tuan-tuan dan puan waris saja yang ada persoalan, kami sendiri pun ada persoalan, tapi hakikat sebenarnya, okey, saya ditaklimatkan oleh Tuan PPD, dia ada kaitan dengan kementerian-kementerian lain selain daripada pendidikan. Adanya permintaan, adanya desakan supaya tadika perpaduan yang dikendalikan oleh kementerian, bukan pendidikan, Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang menguruskan tadika kemas, dan Kementerian Perpaduan yang menguruskan tadika perpaduan, timbul desakan permintaan
daripada waris yang bekerja. Kemana kami nak halakan anak-anak kami bila pra atau taska ini tidak dibenarkan beroperasi? Bila mana kementerian ini memohon untuk dibuka, dan apabila diluluskan maka melibatkan kesemua sekali, termasuklah pra sekolah di sekolah kebangsaan. Jadi dari situ kita lihatlah, belajar tahun 1 sehingga tahun 6 belum balik ke sekolah, pra dulu yang balik. Kita menjangka pada awalnya bila tahun tingkatan 5 dan 6 balik ke sekolah. Saya sendiri menjangkakan kemungkinan tahun 6 dan 5 dulu yang akan balik ke sekolah. Rupanya bukan tahun 6 dan tahun 5 yang balik ke sekolah. Dulu anak-anak yang 5 dan 6 tahun ni dulu yang kena balik ke sekolah. Tetap 5-6 juga, tapi umur dia. Jadi kita bersedia, tanggungjawab kami, tanggungjawab saya untuk memberikan penerangan kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya tuan-tuan dan puan lebih jelas tentang norma baru yang perlu dipatuhi oleh anak-anak kita. Kemudian peranan kami juga untuk memastikan kemudahan yang berkaitan dengan kesihatan, keselamatan murid itu disediakan dengan secukupnya. Sebagai contoh, kemudahan untuk mencuci tangan dan pengimbas suhu disediakan di kelas prasekolah, yang kita akan buat di sini nanti. Kemudian memastikan bilik pengajaran dan pembelajaran dibersihkan sebelum sesi persekolahan bermula pada setiap hari, sebelum dan selepas. Mana bilik yang anak-anak dan tuan-tuan akan gunakan tu akan disanitizekan, akan dibersihkan sebelum dan selepas. Mana balik, kita akan cuci balik semula. Terutamanya tempat-tempat yang menjadi perhatian ataupun menjadi tempat yang paling ramai. Contoh paling mudah adalah tombol pintu masuk. Jadi dia akan sanitizekan tempat tu. Permukaan yang sentiasa disentuh, yang boleh dicapai oleh anak-anak kita. Cik kan, hendak. Jadi kita tengok tempat yang dia boleh sampai. Suis lampu ke, kepala pipe yang dia selalu guna, tandas, tempat duduk tandas, kan. Kemudian tiang di luar yang dia paut waktu jalan ke apa. Ini antara. Kemudian peranan kami juga sebagai pentadbir untuk memastikan guru dan pembantu pengurusan murid membuat persediaan sebelum pembukaan semula kelas, iaitu kedudukan murid dengan mematuhi penjarakan sosial. Jadi 1 meter jarak. Kekangan dia ni dia ada meja yang murid-murid dia berbeza dengan kelas arus perdana. Kelas perdana kalau tahun 1 dia ada meja satu-satu seorang satu. Tapi konsep ni dia konsep belajar sambil bermain, duduk dalam kumpulan. Terus sebelum ni dia duduk dalam kumpulan, ada meja bulat, ada meja yang cantum, segi 6 dan sebagainya. Jadi kita kena ubah suai supaya ada penjarakan sosial. Contoh meja bulat yang selama ni ada 4 orang, 5 orang tu hanya boleh duduk 2 atau 3 orang saja. Meja yang panjang pun 2 orang, ujung kiri, ujung kanan. Ada penjarakan yang sesuai. Kemudian kelas, bahan peralatan apa semua tu perlu dibersihkan. Kemudian kami juga kena pastikan yang penggunaan pemaidani tidak dibenarkan dalam bilik pra. 3 yang baru yang macam 3 buluh apa tu semua tak boleh digunakan. 3 getah dibenarkan sebab 3 getah dia lebih mudah untuk kita bersihkan. Sketing memang tak boleh, sketing meja cikgu ke, sketing meja pelajar kan memang tak dibenarkan. Kemudian sekolah juga diminta untuk menyediakan 1 bilik kesihatan, bilik isolasi atau bilik sakit, bagi menempatkan murid pra yang
didapati bergejala sebelum diambil oleh waris ibu bapa untuk rawatan. Kita ada satu bilik khas di sebelah bilik guru belakang bangunan ni. Okey, ada satu bilik guru sebelah tu. Saya tengok dah tadi, biliknya sangat luas. Ada sebelah tu bilik guru, dan di situlah kita tempatkan bilik isolasi sekolah ni berfungsi. Selagi tak buka arus perdana tahun 1 sampai tahun 6, mana perahu pun akan ditempatkan di situ sekiranya murid itu bergejala. Contoh-contoh bergejala saya rasa semua tuan-tuan sedia maklum kan. Bila catatan suhu melebihi 37.5, batuk, sesema, okey, demam. Jadi tuan-tuan dan perempuan sendiri sedia maklumlah, jika tuan-tuan dan perempuan rasa anak tuan-tuan dan perempuan tidak sihat untuk ke sekolah pada hari itu, okey, tuan-tuan dan perempuan tak perlulah untuk menghantarnya. Sebab tu sekolah kita, saya minta pada Cikgu Linda untuk kemukakan soal bancian kepada tuan-tuan dan perempuan, bilangan yang nak hantar anak bila kita buka semula perahu pada hari Rabu nanti. Jadi yang kita terima balik lebih kurang 15 yang tidak. Okey, tak apa, bukan saya kata tak ada ni. Kita sendiri sebagai ibu bapa ada satu rasa, ada satu sense, ada satu rasa bimbang, perasaan bimbang yang kita nak benarkan anak kita balik ke sekolah. Itu hak tuan-tuan dan perempuan. Kalau tak mahu hantar lagi, nak tengok dulu, nak stay, okey, tengok perjalanan, okey, rasa seminggu lepas tu okey, anak dah yakin nak hantar, maklum balik kepada cikgu. Cikgu, saya nak anak saya masuk pra lah, boleh juga dia dapat sikit-sikit di kawan dia. Silakan, tak ada masalah. Sebab tu kami sediakan tempat duduk yang cukup untuk 75. Okey, kita tak buat penggiliran. Saya dah bincang dengan cikgu-cikgu pra, dengan pentadbiran. Kita tak akan buat penggiliran, sebab penggiliran ni dia payah sikit. Ada sekolah guna penggiliran. Maksud di penggiliran ni kita ada 75, minggu ni 38 orang, minggu depan 38 orang. Minggu ni tim A, grup A 38 orang dulu, minggu depan B pula main, A duduk di rumah. Jadi satu masalah pula pada mak ayah yang di rumah, paksa seminggu selang. Tak, kita buka terus. Jadi kita tambah sebab kita ada kemudahan. Kelebihan SK ni sebab ada banyak bilik kosong yang tidak digunakan. Jadi kita gunakan bilik-bilik kosong, bilik-bilik kelas kafa yang berjiran dengan pra itu, kita minta dibersihkan dan kita tempatkan sebagai penempatan sementara sepanjang sesi sekolahan ni, selagi mana tak dibuka, tak anak-anak tahun 1 sampai 6 tu tak balik lagi ke sekolah. Baik, peranan guru dan pembantu pengurusan murid. Yang pertama, guru dan pembantu pengurusan murid mesti memakai pelitup muka semasa bersama-sama dengan murid sepanjang masa. Memastikan gatekeeping dijalankan bagi memeriksa suhu badan dan membuat saringan gejala. Ibu bapa dan murid yang bergejala tidak dibenarkan memasuki kawasan sekolah. Baik, gatekeeping ni, saya cerita tentang gatekeeping ni, sepatutnya dia buat di sana, pintu masuk utama, gatekeeping. Kalau bergejala, kalau tak sihat, memang tak dibenarkan masuk. Tapi saya ubah sikit, sebab saya tak mau berlaku kesesakan di pintu masuk. Di pintu masuk utama, saya tak mau berlaku kesesakan. Jadi kita akan screening di sini, di dewan ini. Okey? Jadi untuk makluman, saya cerita sikit kepada tuan-tuan dan puan lah. Pelan kedudukan kelas pra kita di sana, di ujung sana. Dan tuan-tuan mungkin akan timbul persoalan, kenapa anak pra tak masuk di pintu sana? Okey, kita dah buat ketetapan, kita dah putuskan dalam mesyuarat, pintu yang berhampiran dengan pra itu hanya dibuka sewaktu pulang balik, pukul 12 sahaja. Pagi kita tak buka. Okey,
Jadi tuan-tuan dan perempuan semua, pergerakan dia masuk melalui pintu utama, tak perlu pemeriksaan di pondok jaga, terutamanya ibu bapa. Okey, kita buat pemeriksaan kepada murid sahaja di sini. Di sini tuan-tuan masuk melalui pintu utama dengan kereta, dengan motor, tak ada masalah. Sampai dekat sini, kalau tuan-tuan tengok di bawah sini kan, okey, tuan-tuan boleh parking di tepi depan ni. Okey, lepas tu tuan-tuan bawa, kita kena hantar sendiri anak kita. Bawa, ada petak di belakang sana, ada 3. Di situ akan ada meja yang menempatkan jangka suhu. Ada cikgu dia di situ, ada pembantu pengurusan murid di situ yang akan screen suhu anak tuan-tuan dan puan. Suhu waris dia tak ambil dah. Sebab okey, bila mana anak kita okey, suhu dia dah bawah daripada 37.5, okey, bawa anak kita ke kursi ni, dia duduk di sini sementara nak tunggu kawan-kawan lain sampai. Kita akan buat screening suhu itu di dewan ini pada setiap pagi. Masuk, drop dan keluar sehala. Laluan sehala. Dia tak ada patah balik. Tuan-tuan masuk daripada sana, bawa anak, hantar dekat meja, cikgu tembak suhu. Okey, tengok suhu dia okey, boleh masuk, bawa, letak dia duduk dan tuan-tuan boleh keluar ikut laluan sini. Ni depan sini, kalau tuan-tuan tengok di sebelah sini, kiri, okey, pergi ke tangga situ, turun, ambil kenderaan, ambil motor tu, balik. Keluar ikut pintu pagar yang sebelah kantin sebelah sini. Kita akan buka pintu 1, pintu 2. Okey. Kalau hari hujan, kita buka, tak payah ikut sini. Ikut ujung bangunan ni. Ada awning satu di situ kan? Okey, ada awning. Mungkin ada kesesakan sikit air hujan. Kalau hari hujan, kita tak buka pintu belakang yang pintu kedua di sana. Kita akan buka pintu yang dekat sini. Ambil, drop dekat situ, turun dekat yang ada awning tu, mengelakkan basah. Bawa, test, lepas tu keluar ikut depan rumah murah ke Pekan. Daripada Pekan baru balik ke rumah. Tu laluan untuk anak pra. Baik, selepas diambil suhu di sini, okey, anak-anak akan tunggu di sini. Bila semua dah okey, dah okey, barulah guru dan pembantu pengurusan murid akan bawa daripada sini ke kelas ikut laluan yang disediakan. Dan tuan-tuan tengok ada anak panah arrow yang menunjukkan pergerakan dia. Sini pergi ke Gajah Menyusul sana, daripada sana pergi ke Pra. Waktu balik tak ada masalah. Anak dan perempuan akan tunggu di kelas. Cikgu PPM akan cek siapa yang mak ayah dia sampai dah. Kita akan lepas. Kita akan buka pintu kecil ya, untuk anak. Kita buka luas, tak boleh masuk. Ambil. Waktu balik, tunggu di luar. Anak-anak akan pergi, tuan-tuan ambil dan terus bawa balik ke rumah. Jangan bawa pergi mana-mana lah. Okey. Kemudian waktu datang. Jadi untuk mengelakkan daripada gangguan, daripada ada yang kemungkinan cikgu tak bersedia, okey, so kita dah buat ketetapan anak-anak mesti dihantar antara jam 7.30 hingga 8. Jangan hantar sebelum 7.30. Okey, sebab kalau hantar sebelum 7.30, nanti tuan-tuan rumah kena ambil masa yang lama tunggu. 7 suku, cikgu tak ada lagi, PPM pun tak ada lagi untuk ambil suhu anak tuan-tuan rumah. 7.30, okey, tuan-tuan tengok ada situ, okey, boleh hantar. Tunggu di sini sehingga pukul 8. Pukul 8 stop jalan yang mana ada. So, saya mohon kerjasama tuan-tuan perempuan agar jangan lewat daripada jam 8. Sebab kalau tuan-tuan lewat, dia akan mengganggu pergerakan di sini ke kelas. Daripada dewan nak pergi ke kelas. Jadi kalau tuan-tuan perempuan sebelum pukul 8, habis pukul 8 kita tutup, okey, serentak kita boleh bawa kelas ke
Nanti kalau kita dah bawa, okey, semua dah sampai di sana, tiba-tiba baru ada sampai seorang lewat, 2 orang. Siapa yang nak ambil suhu dia? Padahal Cikgu Pra dan PPM dah bawa anak-anak yang sampai sebelum jam 8 itu ke sana. Di atas sebab tu saya injakkan masa bermulanya Pra itu ke jam 8. Dia akan tamat pada jam 12. Sebelum ni 7.30 kan, 7.45. Okey, 7.45. Jadi saya kata tak apa, kita start Pra pukul 8, kita habis pukul 12. Kita ada setengah jam waktu untuk kita buat pengurusan, untuk cek suhu dan sebagainya. Okey. Kemudian peranan guru dan pembantu pengurusan murid ni adalah untuk memastikan ibu bapa penjaga tidak memasuki pra sekolah. Tuan-tuan dan puan tidak dibenarkan masuk ke mana-mana kelas pra sekolah. Pada hari persekolahan, waktu persekolahan tu tak boleh hantar, tak boleh masuk. Sebab tu kita buka dari sini, hanya sampai di sini saja. Ambil, tunggu di luar, anak akan pergi dekat tu, dekat tuan-tuan dan puan. Dan sampai tunggu dekat pagar, cikgu atau PPM akan hantar. Baik. Kemudian peranan guru dan pembantu juga adalah untuk memastikan selepas aktiviti pengajaran dan pembelajaran ni kena cuci tangan dengan air dan sabun. Hand sanitizer, saya rasa anak-anak kita tak menggalakkan. Saya pun tak berapa setuju juga. Sebabnya kesan alkohol tu kadang-kadang dia bagi ada kesan kering ke, kan? Kalau yang alah tu dia memang langsung, tak lihat. Air dengan sabun, kedua ni basuh tangan selepas aktiviti PDPC. Baik. Kemudian memastikan murid tidak berkongsi bahan dan peralatan. Anak kita tak boleh sharing pensel, tak boleh nak pinjam pensel kawan, tak boleh nak pinjam pembaris. Okay? Sharing langsung tak dibenarkan, sendiri punya. Okay. Bahan peralatan yang digunakan kita bawa sendiri ke di rumah ke apakah, pastikan jangan kongsi. Ini peranan cikgu dan PPM memastikan benda ini tak berlaku. Kemudian peranan cikgu dan pembantu juga untuk membersihkan bahan dan peralatan yang digunakan itu, disanitize dan dibersihkan selepas penggunaan setiap hari. Okey, mungkin kemudian menghidangkan makanan di tempat yang disediakan. Baik. Sentuh soal makanan. Sangat digalakkan kalau tuan-tuan nak bagi anak bawa bekal sendiri dari rumah. Walau bagaimanapun kita tetap sediakan juga sarapan seperti biasa. Nak bawa main dari rumah boleh, tapi hak sekolah sedia tu, sekolah sedia juga lah. Kalau nak makan hak di sekolah terus pun tak ada masalah, macam biasa. Datang macam biasa, makan macam biasa. Tapi dia tak makan berjemaah macam sebelum ni. Yang tuan tengok kan, duduk sila ramai-ramai dan tidak akan berlaku lagi. Itu yang antara norma baru. Okey, pendidikan selepas pasca Covid ni. Jadi dia akan makan tapi di tempat duduk dia. So duduk satu kelas hanya boleh menempatkan 15 murid. Jadi sekolah perlu sediakan 5 bilik darjah untuk 75 orang anak-anak pra ni. Dia PPM akan hantar makanan, pembantu akan hantar makanan ke meja setiap murid. Makan di tempat masing-masing. Lepas makan, barulah bermulanya aktiviti PDP untuk hari itu. Habis PDP fasa sesi 1, ada waktu rehat. Makan pula kan? Makan untuk kali yang kedua. Sama. Disediakan oleh pembantu di tempat duduk mereka. Okey. Lepas tu, lepas makan, sambung pembelajaran macam biasa. Okey. So peranan
Ibu bapa dan penjaga yang pertama memastikan anak jagaan tuan-puan berada dalam keadaan sihat sebelum hadir ke prasekolah. Nak yang tidak sihat tidak dibenarkan hadir. Memastikan anak tuan-puan menjaga kebersihan diri. Sebab yang ni lumrah kita. Saya percaya semua, maksud saya sendiri ya. Waktu fasa 1 PKP 18 Mac sampai April, waktu tu kita duduk dalam rumah pun saya tak pergi mana pun duduk dalam rumah. Tapi saya rasa 3-4 kali ada cuci tangan tu ya. Walaupun kita tak pergi mana, kita jaga kebersihan, kerap mencuci tangan. Kita tak keluar rumah sikit pun masuk lagi cuci tangan kan. Tapi tak kan, kurang. Ada tapi agak kurang. Sebab tu kita kena amalan yang tu kita kena biasakan balik. Sebab tu kalau tuan-tuan dan puan tengok secara langsung pengumuman ataupun ulasan harian berkaitan dengan kes COVID ni, setiap hari dululah, sekarang ni dah selang seminggu 3 kali, Datuk Pengarah Kesihatan kita akan ulang benda yang sama, mula dan tamat. Tiap-tiap hari, kalau tuan-tuan berasal lah, tiap-tiap hari dia akan bercakap tentang perkara yang sama. 3W, 3S. Okey? Mula jaga kerap cuci tangan. Okey? Jaga penjarakan sosial, pakai pelitup muka. Okay? Elakkan bersembang, elakkan berada di tempat yang sempit. Okey? Yang tu sentiasa diingatkan saban hari. Walaupun hari ni cakap dah, esok dia akan cakap lagi benda tu. Jadi kita dengan anak-anak kita di rumah pun benda yang sama lah. Setiap hari kena ingatkan. Baik, menghantar dan mengambil anak-anak jagaan mengikut waktu yang ditentukan, macam saya kata tadi ya. Okey, sebelum 7.30, sebelum 7.30, antara 7.30 hingga 8. Jangan sebelum 7.30 ya. Okey. Dan jam 12. Janganlah main pukul 12.30. Sian dekat cikgu nak tunggu 12, antara 12 sampai 12 suku tu boleh selesaikan untuk ambil, hantar dan ambil terus balik ke rumah. Ni PPD sendiri ingatkan kepada kami supaya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan. Dalam perjalanan nak hantar anak ke sekolah, tak payah nak singgah beli nasi lemak, tak payah nak singgah beli roti canai dulu. Okey, terus masuk hantar. Balik pun sama, ambil. Tak payahlah nak singgah bukan Senayan dulu belikan sat dulu ke apa ke semua. Tak. Nak selesaikan sebelum. Ambil anak terus pulang ke rumah. So kalau jadi apa-apa kes, contoh ada kes yang melibatkan anak kita, okey, kita tahu dah benda tu berlaku jarak sekolah dengan rumah saja. Kalau kita dah bawa pergi kedai, pergi balik buat saat beli barang apa semua, logo semua, jadi kita tak tahu benda tu berlaku kena di mana, payah orang nak trace. Jadi sebab tu disarankan datang terus, tak singgah mana-mana, balik, ambil, balik terus sampai rumah, supaya kita boleh senang kesan kalau berlaku kes. Apapun kita berharaplah tidak ada kes yang berlaku pada anak-anak kita di sini. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan, peranan anak ibu bapa juga adalah untuk menggalakkan anak memakai pelitup muka, menggalakkan. Dan pelitup muka yang saya pakai ni ataupun yang kain ke, tuan-tuan yang perlu sediakan sendiri, bukan disediakan oleh kementerian, bukan disediakan oleh sekolah. Baik. Anak-anak jagaan yang berimuniti badan yang rendah mesti sentiasa memakai pelitup muka. Manakala anak-anak jagaan yang tidak boleh mengurus pemakaian pelitup muka, dia tak perlu memakainya. Pada saya, seeloknya, sebaiknya semua pakai. Bawa dan pakai. Paling mudah kita tuan-tuan dan puan beli yang
boleh basuh. Dia tak ada lah pakai buang kan. Ada yang jenis kain kan. Walaupun dari sudut keberkesanan dia orang kata tak, tapi pada saya hak kain hak boleh masuk tisu tu. Saya ada dua hak yang masuk tu. Sumbat selit tisu masuk, okey. Tisu tu sebagai filter dia. Boleh nak pakai yang kain tu pun tak ada masalah. Balik basuh, esok boleh pakai lagi. Yang ni pakai buang ni satu je lah, jenuh beli. Sehari tiga. Okey. Itu kena ambil kira juga. Tapi untuk kesihatan, untuk keselamatan, okey, pada saya duit tak jadi halangan lah. Okey, belilah. Baik, mematuhi tata cara pelawat masuk ke premis prasekolah semasa hantar dan ambil anak. Maknanya hantar, macam saya kata tadi, sini saja. Anak tuan-tuan dan puan tidak dibenarkan membawa beg sekolah. Itu yang saya confuse, ada satu. Sepatutnya tak boleh bawa beg sekolah. Sepatutnya tak boleh bawa makanan. Tapi saya heran, kenapa dalam taklimat saya baru ni kata boleh bawa bekal dari rumah. Sepatutnya memang dari galang garis panduan jelas tak boleh. Saya berheran, kenapa yang baru ni dia sangat digalakkan. Sepatutnya tak boleh, memang tak boleh. Tapi saya heran, dalam taklimat saya 2-3 hari lepas, dia kata boleh bawa sarapan. Okay, nak mudah tak payah bawa lah. Kecuali yang boleh bawa itu, kecuali dia memerlukan makanan khas. Contoh ada anak kita yang dia perlukan susu khas, ataupun dia perlukan makanan, dia tak makan, dia memang makan makanan tu saja daripada kecil sampai dah. Jadi benda tu tak disediakan di sekolah. Yang tu dibenarkan kalau ikut garis panduan lah, macam tu. Tapi yang baru ni bila kata sarapan boleh bawa tu, saya pun boleh bawa pakai tu, saya pun diam je lah. Tapi saya baca balik garis panduan, sebenar-benarnya memang makanan luar tak boleh sebab dia takut sharing. Anak-anak itu tahu kan, nak sikit yang punya anak, yang tu yang dia tak mau. So tetapan saya sendirilah untuk anak-anak SK Jeniah, tetap payah bawa makanan. Kecuali anak tuan-tuan yang memang perlukan makanan tu, memang perlukan minuman tu. Contoh dia minum susu khas, dia tak minum air biasa, boleh yang tu. Tu saya tanya dah dengan Cikgu Pra, ada masalah tak makanan? Cikgu Pra kata tak ada, anak-anak SK Jeniah Pra tak ada masalah. So okey, makan di sekolah macam biasa. Tak payah tuan-tuan ada susah nak sedia ke, bawa pakai ke apa ke, mudah. Baik, makanan, minuman, pengecualian diberi kepada anak yang memerlukan makanan khas dengan kebenaran pihak pentadbir sekolah. Itu jelas. Tempoh masa operasi prasekolah seperti yang ditetapkan dalam KSPK, Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2017. Maknanya tempoh belajar dia 4 jam. Bermula pukul, sebelum ni 7.45 hingga 11.45. Kalau tuan-tuan sebelum ni lah kan. Okey, sekarang kita ambil pukul 8 hingga pukul 12. Dia balik pukul 12 5 minit tu boleh lah. Nak ambil. Okey, kehadiran murid ke prasekolah semasa pembukaan semula nanti bergantung kepada kapasiti bilik darjah dengan mengambil kira pencarakan sosial. Baik, kita tak ada masalah kecuali sekolah yang satu bilik darjah, macam sekolah. Tapi sekolah yang satu bilik darjah pun dicadangkan, disarankan kepada pentadbiran sekolah untuk mengguna pakai bilik tahun 1. Sementara tahun 1 tak main lagi, pecah, bagi kelas tu kat mereka dulu. Kita beruntung sebab kita ada 5 kelas kosong depan pra yang digunakan oleh Kafa, tidak digunakan oleh murid-murid lain. Cuma kita kalau buka semula sekolah nanti, kita ada kekangan dari segi tenaga kerja, cikgu tak cukup. Selagi tak buka tahun 1 sampai tahun 6, insya-Allah kita ada cikgu yang cukup untuk membantu pra di sana. Kita akan hantar 2 tambahan, 4 guru tambahan untuk membantu di pra. 2 bagi setiap kelas tambahan. Cikgu pra dia satu-satu je lah. Okey. Yang tambahan, cikgu yang membantu ni dia sharing 2 orang satu kelas.
Satu sesi sebelum pukul 10, satu sesi lagi selepas. Jadi tak ada lah dia sama macam cikgu pra. Sebab apa saya buat macam tu? Sebab cikgu pra dia hanya fokus kepada pra sekolah. Tu anak-anak dia semua. Cikgu yang membantu ini, dia dah lah dia pergi tolong anak-anak dan perempuan di pra kan. Pada masa yang sama dia juga terlibat dalam pembelajaran maya. Kena sediakan bahan untuk anak-anak yang kelas lain dia. Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 hal lain. Jadi sebab tu saya bagi penggiliran untuk cikgu-cikgu ni. 2 jam orang lain, 2 jam berikutnya orang lain. Tetapi bahan untuk anak dan perempuan itu disediakan oleh cikgu pra dia lah. Kalau cikgu lah, cikgu lah lah. Kalau cikgu Linda lah. Kalau cikgu Lina sedia. Okey. Dan sebaiknya bahan tu sama supaya senang. 70 kita buat, semua budak dapat. Cikgu yang jaga kelas tambahan tu dia just pantau, bimbing anak kita untuk buat latihan. Baik. Kemudian ibu bapa penjaga digalakkan. Faham ayat tu, perkataan tu. Dia tak kata diwajibkan, dia kata digalakkan. Okey. Untuk menghantar anak mereka ke prasekolah bagi memastikan murid dapat menguasai pengetahuan dan kemahiran asas sebagai persediaan untuk pembelajaran seterusnya. Okey. Galak untuk hantar supaya dia tidak ketinggalan lah. Kalau sebab pra ni baru nak mula, baru bulan 3 baru ni kan. Saya tak tahu lah baru bilang, kalau matematik tu baru bilang sampai berapa, tak ada tambah lagi kan. Tak ada lagi. Jadi nak elakkan daripada ketinggalan, lupa dan sebagainya, maka digalakkan tuan-tuan perempuan untuk hantar. Tapi kalau tuan-tuan perempuan tak mahu hantar pun tak ada salah. Siapa tak mahu hantar bagi tahu, okey, tak diwajibkan pun. Ataupun nak tengok dulu. Tengok dia apa? Okey. 2 minggu, seminggu, okey. Minggu berikutnya nak hantar. Okey. Tapi kena maklum awal pada kami, pada cikgu Linda pun tak apa, pada ustaz dan pada cikgu lah tak apa, ataupun pada pentadbir sekolah, supaya kita tahu bilangan dia. Sebab dia melibatkan peruntukan makan. Jadi ada duit sendiri makan kan, nak beli barang apa semua. Kalau tak ramai yang datang, kita pun tak belilah barang yang banyak untuk sediakan makan, sarapan dan sebagainya. Kalau 70 kita perlu sedialah untuk 70. Jadi itu sebab kita kena maklum. Okey. Tata cara guru BPM waktu tiba dan pulang. Saya baca. Guru atau BPM akan merekod suhu badan murid di hadapan ibu bapa atau penjaga sebelum masuk kelas. Maknanya tuan-tuan perempuan boleh tengok sendiri suhu anak tuan-tuan perempuan pada pagi itu. Okey. Kalau tuan-tuan perempuan ada termometer sendiri di rumah tu, tembak dulu sebelum main. Lepas tu sampai kalau lagi tengok semua ada. Sebab apa? Sebab kalau termometer yang biasa-biasa ni, dia akan ada sedikit perbezaan. Sebab kadang-kadang kita beli hak murah kan, Cahaya bawah 35, ada 34, sejuk 33. Tu bawah lagi tu kira dekat mati eh. Tapi benda tu ada. Kalau tak percaya kita tengok ada. Terutamanya yang China made yang murah yang 30-40 ringgit tu kan, yang tembak 30. Ada kedai sini pun 30 lebih 30. Yang standard, okey, beli kalau saya cadang lah. Kalau tuan-tuan nak beli untuk kegunaan di rumah sendiri, beli satu tapi dia yang ada brand yang hak dipakai oleh hospital, klinik dan sebagainya kan. Raycom ke, Brown ke, yang memang ada brand 200 lebih. Tapi kita tahulah dari segi dia punya kualiti berbanding dengan hak yang biasa. Kita pun hak pakai yang tembak di luar tu pun hak biasa. Dia ada satu yang ni saya minta dah tadi dengan Cikgu Pra dengan PKM, tolong beli yang ada jenama sikit supaya ketepatan dalam mengukur suhu badan kita. Dia tak mahu nanti macam
Kita tak mau buat sekadar melepas batu di tangga. Janji asal ada. Sebab kita tengok banyak tempat-tempat, terutamanya kedai-kedai runcit, kan, pasar raya, mall, dia pun sediakan yang janji ada. Tu yang abad suhu bawah 35 berjalan kan. Patutnya suhu bawah tu dia tak sihat. Sebab suhu normal kita 36, 36.1, 2.3, 4, 5.6 itu suhu yang normal. Bawah 36 tu kiranya sepatutnya dia kena rehat sat, kita sejuk, turun baru keluar kereta. Ayah dia pasang aircon kuat, sejuk kan. Kesan suhu aircon tu menyebabkan badan dia sejuk. Ambil masa untuk dapatkan suhu normal. Baik. Kemudian waktu tiba, murid mesti mencuci tangan sebaik tiba di kelas. Okey, cikgu bawa dari sini sampai kelas. Sampai sana basuh tangan dulu. Tuan-tuan tengok daripada 10 sinki, cikgu dah kata nak tambah lagi 3 depan ni. Okey, silakan. Untuk bagi anak-anak, semua orang kena basuh tangan pakai sabun dulu sebelum masuk kelas. Duduk di tempat yang telah ditetapkan. Setiap anak akan dilabelkan nama dia pada meja yang dia duduk dan dia tak boleh bertukar. Bersarapan dan melakukan aktiviti di tempat masing-masing. Di situ jugalah. Guru dan PPM perlu memastikan tiada pencampuran antara satu kumpulan dengan kumpulan lain. Ada 5 kelas, ada 5 kumpulan, dan dalam 5 kumpulan ni dia tak boleh bercampur antara satu sama lain. Makan pun asing, grup ni saja. Tak boleh waktu makan kumpulan 1 campur dengan kumpulan 2. Sebab tu saya tak bagi kebenaran untuk makan di ruang yang bercampur di luar tu. Boleh nak makan di situ, PPD kata boleh makan, tapi tempat yang A duduk ni, B dah tak boleh duduk dah. Jadi kita kena sedia tempat. Kalau luas 75 dan mematuhi penjarakan sosial macam ni, boleh. Macam ni ya. Okay? Jadi kita nampak ruang makan mereka tu tak boleh untuk letak 70 murid. Jadi kita biarkan mereka makan di tempat duduk mereka. Baik. Kemudian waktu pulang, guru memberi pesanan, guru memberi bahan tugasan, okay, dengan kaedah yang selamat kepada ibu bapa tentang aktiviti pembelajaran di rumah. Okay. Dia tak boleh bawa beg beg tak boleh bawa. Okay. Itu pensel je lah. Sekolah dia, di sekolah, di tempat dia tinggal, sanitize, esok guna balik. Itu kerja cikgu dan PPM. Main lenggang ya. Beg tak bawa, balik akan bawa. Mungkin ada cikgu akan bagi latihan lembaran kerja yang perlu dia buat di rumah. Senang bahan dia. Di bahan tugasan dengan kaedah selamat kepada ibu bapa penjaga tentang aktiviti pembelajaran di rumah. Nak bawa kertas 3 keping bagi kat mak ayah untuk bawa balik. Pastikan dia sambung pembelajaran dia di rumah. Okey, ibu bapa digalak membawa anak-anak terus pulang selepas sesi, sama macam saya kata tadi. Okey. Pembelajaran berdasarkan aktiviti yang terkandung dalam KSPK, okey, dengan memberi penekanan kepada aspek keselamatan dan kesihatan. Dia banyak. Cikgu-cikgu ni akan cakap tentang tu je lah. Tentang macam saya cakap tadi ya, keselamatan diri, tentang penjagaan kesihatan. Kalau bersih, kalau demam, kalau batuk nak buat macam mana. Okey, basuh tangan. Basuh tangan, tutup muka, benda yang sama yang perlu diulang-ulang. Perbualan awal pagi, murid berada di tempat duduk masing-masing. Murid dididik tentang amalan keselamatan dan kesihatan diri semasa berada di kelas dan juga di rumah. Waktu rehat, murid akan amalkan penjarakan sosial semasa mencuci tangan. Murid makan di tempat masing-masing. Murid tidak dibenarkan berkongsi makanan dan peralatan makan minum seperti sudu, cawan dan sebagainya. Okey. Yang ni maksud dia untuk hari itulah. Lepas makan dah basuh dah, esok mungkin dia tak dapat dah cawan dia guna hari ni kan. Tapi tak apalah, benda tu telah di sanitize.
Kita tak boleh tak cawan cawan tu tulis nama dia tu dah di situ. Mana esok dia ambil cawan tu saja, kan? Ataupun pinggan dia tak. Yang tu pinggan biasa lah. Lepas makan basuh, sanitize, okey. Lepas tu susun balik. Esok macam biasa lah. Cuma pada hari tu dia tak boleh sharing. Murid bersihkan meja masing-masing sebelum dan selepas makan. Yang ni akan diajar oleh PPM dan juga cikgu. Okey. Aktiviti PDP, pelibatan pihak luar dalam PDP secara bersemuka tidak dibenarkan. Okey. Pihak luar, orang-orang luar tapi selain daripada cikgu dia tak boleh masuk. Okey. Murid basuh tangan sebelum selepas aktiviti. Bagi penggunaan pusat pembelajaran, menghadkan bahan dan peralatan. Ya. Yang ini disarankan yang bahan-bahan yang digunakan tu kalau boleh jangan banyak sangat yang cikgu guna untuk proses PDP pada hari itu. Sebab kalau kita guna banyaklah yang kita nak kena sanitize, nak kena bersihkan dengan cecair pembasmi kuman selepas digunakan. Kalau guna sampai 10 bahan, nah benda tu semua kena cuci balik selepas, kena dibersihkan. Hadkan penggunaan, pakai 1, 2 atau 3 bahan sahaja dalam sehari. Jadi tak banyaklah yang perlu dibersihkan balik, disanitizekan balik selepas penggunaan. Menghadkan 1 hingga 2 orang murid dalam satu masa yang sama. Kalau melibatkan aktiviti, cikgu panggil main buat depan apa semua kan, nyanyi macam sebelum ni ramai-ramai apa semua tu, yang tu tak boleh. Kalau panggil untuk persembahan, untuk aktiviti nak tanya bina ayat ke jawab soalan ke, seorang atau 2 saja yang boleh panggil ke depan, keluar daripada ni dan duduk pada pencarakan yang dibenarkan. Okey. Pastikan bahan dan peralatan disinfeksi sebelum dan selepas digunakan. Aktiviti PDP luar bilik darjah hanya boleh dilaksanakan di persekitaran bilik darjah dengan amalan pencarakan sosial. Aktiviti anak-anak kita biasalah dia ada garden dia sendiri, dia ada taman permainan sendiri kan. Taman permainan tu tidak dibenarkan. Tak boleh nak main buai, tak boleh nak main joget-joget, tak boleh nak naik tangga pusing tu, tak boleh. Dia boleh keluar dekat kelas dia di mana? Persekitaran kelas. Bilik darjah, koridor. Lepas koridor tu cikgu lah dah bubuh tip merah. Tak boleh keluar daripada sempadan. Tak boleh dah nak pergi padang, tak boleh nak naik padang langsung, tak boleh digunakan. Bilik darjah dan koridor sini, tepi ni saja. Okey, itu saja kawasan yang dibenarkan. Lain pada itu tak dibenarkan untuk dia anak-anak kita, persekitaran dia. Okey. Penggunaan kemudahan dan alat permainan luar tidak dibenarkan. Okey. Walau jaring ke apa ke semua, yang garden tu dia punya tempat yang taman permainan dia tu kan pun tak dibenarkan. Lawatan sambil belajar dalam dan luar kawasan tidak dibenarkan. Jadi tak idea hanapi Kamera Highland perancangan awal tu kan. Maka tak jadi tak boleh, tidak dibenarkan. Okey. Lawatan dalam kawasan sekolah, bukan kata Hanabi Kamera Highland saja ni. Okey. Katalah nak buat pembelajaran luar bilik darjah, nak kumpul, okey, kita kumpul hari ni kita nak melawat pusat sumber sekolah ataupun kita nak melawat pejabat sekolah, tidak dibenarkan. Sebab itu juga dikira sebagai lawatan sambil belajar, tapi dalam kawasan sekolah tak boleh. Yang melibatkan nak duduk situ sambil balik belajar. Okey. So penutup dia, guru dan murid berkongsi pengalaman pembelajaran pada setiap hari itu dengan memberi penekanan tentang keselamatan dan kesihatan. Tuan-tuan yang dengar taklimat saya pada hari ini pun, saya rasa tuan-tuan dengar benda yang sama banyak kali kan. 2 perkataan saja, keselamatan dan kesihatan. Okey. Jadi pada saya sekadar penerangan awal. Kalau ada yang tak jelas, yang ada persoalan, boleh tanya. Ada di situ, boleh saya jawab dulu sebelum saya
Sebelum saya rasa itu saja kot yang saya nak sampaikan sikit ya.